okay, lepas ni aku macam mana, lepas tu COVID ni aku kena cari duit macam mana, aku tak boleh nyanyi tak. Itu makanya dia cakap Dinda boleh jadi manager, apa saja, yang penting halal. Dan dia rasa selagi aku boleh buat dan aku masih sehat, ya aku boleh kerja apapun itu. Dinda jujur aja, kalau di Indonesia itu tuh kalau nggak ada sensasi, ya lo bukan siapa-siapa gitu. Dan jadinya kena buat kontroversi lah. Yes. Di sana itu mau berkarir, even lo penyanyi, kalau nggak ada sensasi, ya nggak naik namanya. Dinda jangan marah-marah. Kanda juga jangan marah. Ini dia. Daripada Indonesia kita jemput, kita terbangkan untuk you guys di podcast Borak Sini Habis Sini. Kita dah tengok dekat tajuk, korang tahu dah kan. Tak payah nak berteka-teki sangat lah. Dinda Permata. Yes, Bang Budi. In the house. Bila awak datang ni kan, terus terimbas kenangan-kenangan menemu bual awak lah dekat masa dulu. Tapi masih kenal tak? Itulah. Kan dah lain kan? Dah lain. Banyak berubah. Banyak dah berapa berubah. tahun lah kan. Big stage musim kedua 2019. 2019. 2020 2022. COVID dah. 21 Betul. COVID. Kita nak mengingatkan kembali lah kan kenangan-kenangan kita semasa big stage musim kedua tu. Juaranya masih ingat? Hanbiol. Hanbiol kemain sekarang. Ada hari tu jumpa dekat Anugerah Meletup ke? Malaysia ni rumah kedua dia lah. Yes, Dinda pun sama macam tu. Tapi kan masa tu pandemik kan. Pandemik. Nak datang susah, macam-macam benda yang berlaku masa pandemik. Yes. Okay, Dinda. Ya. Selamat datang ke Malaysia kembali. Yeay. Berapa hari dah di Malaysia? Dinda dah seminggu lebih juga. Saya kena balik ke Kelantan. Pernah pergi Kelantan? Belum. Kelantan best sebab banyak makanan-makanan yang manis tapi sedap. Oh, yang penting bukan kari lah. Kari di sini pun ada. Tapi Dinda tak makan kari. Tak pernah pergi Kelantan. Kelantan ni berdekatan dengan Thailand. Selatan Thailand. Tapi Dinda belum pernah ke Kelantan. So nanti Dinda dah harus datang. Jadi kembali kita berborak-borak. Okay. Ngobrol-ngobrol bersama dengan Dinda Permata. Dia dah jadi orang Malaysia dah sekarang ni. Dia dah pandai dah? Dah pandai dah. Duduk seminggu pun dah pandai. Dah pandai terus. Orang kata boleh ngomong bahasa Melayu. Yalah, masa big stage pun dah bergaul dengan Syada. Siapa lagi yang rapat dengan? Syada, Fia, semua rapat. Masa big stage Dinda tu memang kita tu macam saudara. Dah jadi macam family. Family. Okey, perkembangan terkini Dinda Permata, kenapa nak datang Malaysia ni? Ada apa nak datang Malaysia ni? Masa lepas big stage, Dinda pernah buat satu single kan, untuk drama Kak Malaysia juga, Emilia yang buat. Masa tu lagu Syarat Bahagia. Lepas tu kan tak sempat promo sebab COVID. Jadi Dinda rasa macam masa tu banyak orang yang macam sayangkan lah, macam semestinya Dinda buat promo, lepas tu boleh buat single lagi. Pertama kan sebab lepas big stage cuman buat satu single Syarat Bahagia, Kak Emilia cipta lagu tu, lepas tu tak sempat promo sebab COVID. Jadi Dinda rasa macam sayang kan, sepatutnya Dinda boleh buat single lagi, boleh promo masa tu. Jadi Dinda ni comeback. Dinda rasa macam nak buat single, yang kemarin tertunda tu Dinda nak buat lagi macam tu. Dan agak struggle sikit Kak Indonesia bila dah pakai tudung kan sekarang kan. Kak sana kan penyanyi dangdut. Jadinya Dinda nak ubah genre ataupun macam mana? Bila dah bertudung? Bila dapat tudung mau tak mau takkan nak bergelek-gelek lagi kan. Tak sopan kan. Jadinya boleh lah gelek sikit tu, tapi jangan melampau kan. Kan tak boleh. So nak rubah genre juga. Genre balada lah. Yes. Suara Dinda fleksibel. Boleh ballad pun boleh, pop rock pun boleh. So mungkin say goodbye jugalah untuk dangdut. Tapi dangdut ringan-ringan boleh lah. Boleh. Dinda masih boleh bawakan lagu dangdut. Cuman fokus Dinda tak lagi ke situ. Cuba sikit dangdutnya. Lagu apa tu? Apa-apa je. Maafkan aku sudah tak sanggup denganmu. Semakin lama ku semakin terluka.
luka. Luka. Dia kena macam tu. Masih ingat tak itu lagu Dinda? Oh, itu Dinda punya lagu kan? First single. Itu masa konsert pertama Dinda bawa kat Big Stage. Keduanya mungkin ramai yang tak tahu, tapi ada mungkin yang tahulah kan. Dinda sudah menjadi isteri. Sudah setahun nanti 24 hari bulan setahun. 24 hari bulan lagi Julai. 4 hari. Wah, happy anniversary in advance. Terima kasih. Kabarnya suami merupakan musician. Yes. Macam mana boleh kenal? Namanya Rizal. Macam mana boleh bisa kenal? Dari kawan-kawan Dinda dari Skirido. Kenalkan kita orang. Lepas tu dekat je 3 bulan. Lepas tu dia langsung ngajak kahwin. Bercinta 3 bulan? Yes. Wow. 3 bulan je. Apa yang membuatkan Dinda terbuka hati menerima Rizal? Sebab dia tengok dia tu orang yang bertanggung jawab, lepas tu tulus, penyayang. Dan Dinda rasa macam, kita boleh jadi partner hidup yang baik lah. Rizalnya orangnya gimana? Karakternya gimana yang memikat hati Dinda? Dia orangnya santai, macam kawan-kawan je macam tu. Sebab Dinda berfikir, lepas Dinda nikah, lepas Dinda kahwin, Dinda tak boleh raih mimpi Dinda juga. Dinda tetap still nak nyanyi, nak still kejar karir Dinda macam tu. Dan Dinda rasa Rizal boleh sokong lah macam tu. Jadi ons lah. Dia ajak kahwin, hayuk lah. Rizal asal mana? Rizal tu asal Jakarta. Dinda pun? Dinda Medan. Ya. Oh. Jadi bagaimana perkahwinannya? Majlis perkahwinan kalau Kak Medan bisa dikongsi? Kak Medan. Kak Medan lah. Ya, Rumah Dinda. Tapi masa tu kan pandemik kan. So jadinya? Acara keluarga je lah. Ada keluarga je. Kalau di sini kan, kalau siapa-siapa yang tak ada duit, kita orang cakap lah, siapa-siapa yang tak ada duit, masa ni lah korang nak kahwin. Sebab senang. Betul. Sebab tak payah undang banyak orang kan. Tak payah buat ini, buat itu. Betul? Jimat. Bila dah berkeluarga, menjadi isteri, sudah tentu Dinda mengimpikan zuriat lah kan. Setakat ini macam mana? Santai sih Dinda. Santai. Masih bulan madu lah. Honeymoon lah. Honeymoon enggak juga sih. Cuman macam ya udah, kalau pas dapat rezeki, ya alhamdulillah. Kita tak pernah tunda pun. Jadi macam sejalannya aja. Bila kalau bagi rezeki ada. Belum ya, tak apa, sabar. It's okay. Masih baru. Yes. 1 tahun honeymoon lah. Betul. Sebab mungkin Rizal juga tengok Dinda masih nak nyanyi, dia pun masih boleh sokong Dinda. Sebab kita kan sama kan, sama-sama kat entertain juga kan. Jadi kita boleh sama-sama lah macam tu. Jadi tak ada yang macam kita macam kena harus punya anak cepat, bukan yang macam tu sih. Sedikasi saja. Macam mana boleh jumpa Rizal? Detik pertemuan pertama. Rizal tu sahabat Dinda. Sahabat kami tu yang kenalkan kami. Kenalkan kalau kita di orang. Malaysia dipanggil Kenan. Kat sana mak Comblang. Ya. Jadi, kalau si A ni ada kawan B, dia cakap B tu baik. Ya betul. Berkenalan lah. Itu Comblang ya. Ya, mak Comblang. Kalau di Indonesia kita orang cakap mak Comblang. Mak Comblang. Ya kan, kalau jodoh-jodoh gitu kan. Iya betul. Kadang-kadang jodoh ni macam rahsia. Betul. Kadang-kadang di Facebook, kadang-kadang sekarang jumpa di stesen bas pun bisa ya. Kalau first cinta pandang pertama ya. Ya betul. Love at the first sight. Macam tu. Tapi memang sih Dinda pun tak sangka kenapa harus Rizal macam tu. Dinda kan tulang punggung keluarga. Lepas tu memang tak terlalu fikir sangat boyfriend. Lepas tu relationship. Dinda tak nak fikir sangat macam tu. Kalau ada. Kalau tak ada pun tak apa. Bagi macam Dinda tu yang number one tu career lah. Kerja, Dinda punya lagu, itu number one, family number one. Jadi tak fikir sangat lah macam punya pasangan ke, tak punya ke, ya udahlah gitu. Lepas tu jumpa Rizal ni memang dia macam yaudah tak apa, kau boleh kejar mimpi kau, dan aku sokong macam tu. Dan Dinda rasakan itulah. So itu Dinda pilih okay, kau lah orangnya macam tu. Tapi kalau masih single tu,
biasanya kalau di Malaysia pun rasanya kalau di Jakarta ataupun di Indonesia pun sama, mana-mana pun sama. Bila ada ibu ayah macam, kau ni bila nak kahwin ya? Kau ni dah tua. Bila nak kahwin? Ada tak macam Dinda sendiri macam kena push dekat orang tua? Betul. Sebetulnya dari Dinda umur 25 pun masa big stage pun dah ada macam kapan kahwin macam tu kan. Tapi Dinda fikir macam nanti jelas sebab nak cari duit banyak-banyak macam tu. Tapi makanya yang tadi Dinda cakap memang tak ada yang tahu, tak ada yang sangka. Memang pas jumpa Rizal macam tiba-tiba aja dia cakap dengan Mama Dinda, Mah, Rizal nak nikah dengan Dinda. Wow, Rizal nak serius. Rizal nak serius dengan Dinda. Kalau Mama bilang ons, nikah bulan depan. Wow. Dan Dinda fikir tu macam, senang kan? Dinda fikir tu macam main-main. Perjalanan Tuhan macam ni kadang-kadang kalau dah ditentukan macam Dinda ni jodoh si Rizal, dah tentu dia kata smooth je perjalanan kan. Tak ada yang halang, tak ada yang ujian yang mendatang kan. Betul. Dan memang masa tu macam senang je, macam Allah mudahkan semua macam tu. Tiba-tiba Mama pun cakap, yaudah bulan depan okay ons macam tu. Sementara kan Dinda fikir macam nak kahwin tu kan persiapannya kena banyak. Lepas tu kena fikir matang sangat, boleh ke tak, siap ke tak macam tu kan. Tapi Dinda fikir okay lah, bismillah macam tu. Dan alhamdulillah dah hampir setahun dah, 4 hari lagi. Orang kata bila dah kahwin ni rezeki dia lain. Nanti kalau ada anak, InsyaAllah rezeki lain lagi. Betul. So jangan risau. Sebab Tuhan dah janji. Kalau you dah kahwin, adalah rezekinya. Jangan risau. Rezeki ada di mana-mana. Dan kadang-kadang kita overthinking ataupun anxiety. Alamak, aku dah kahwin. Macam mana nak sara keluarga ke macam mana kan. Jangan risau. Cuma kita kena berusaha je. Betul. Dan think positif lah kan. Rezeki ada di mana-mana. Betul. Okay. Bila dah kahwin sudah tentu dan juga sudah bertudung. Kadang-kadang kan bila dah menjadi artis ni, benda yang macam banyak menghalang kita nak maju. Sebab itu pandangan orang dulu-dulu jugalah. Kan? Tapi sekarang kalau kita nampak artis di Malaysia kan, contohnya Tok T ataupun Datuk Seri Siti Nurhaliza tu sudah bertudung. Siapa lagi? Ramai yang artis-artis yang macam sekarang kan di Malaysia sudah jadi trend artis bertudung. Oh ya. Tapi ada juga yang tak konsisten lah, yang tak istiqamah. Ada yang tudung lepas tu buka. Faham. Ada stigma orang bila artis bertudung, makanya populariti dah menjunam, jatuh gitu. Macam Dinda ada takut macam alamak aku dah bertudung, aku dah bersuami. Macam mana aku nak popular gitu. Ada tak anxiety ke, risau tentang macam mana nak establish dalam industri seni? Sebetulnya tu bukan cuma anxiety je, memang Dinda betul-betul rasa. Kat Jakarta tu pas Dinda dah kahwin, lepas tu bertudung, banyak job cancel. Lepas tu macam tak boleh Dinda sebab Dinda sekarang dah bertudung dah. Kita tak boleh sebab event kita ni tak boleh penyanyi bertudung lah macam tu. Jadi sempatlah dia rasa macam kenapa macam tu kan Dinda nyanyi macam tu, bukan nak jual body. Tapi jual body. Ya, lepas tu Dinda fikir macam ya dah tak apalah, rezeki udah Allah atur kan. So bismillah aja. Kalau orang tanya Dinda sekarang udah istiqomah bertudung, Dinda pun tengah belajar. Dinda bertudung belum sempurna lagi, belum pakai tudung yang panjang sangat. Lepas tu belum tutup lagi. Jadi tudung Dinda sekarang Dinda masih dalam proses belajar juga. Bismillah, mudah-mudahan istiqomah, bisa bertahan, bisa jaga. Yang paling penting kan Dinda boleh jaga iman Dinda dulu, sikap Dinda dulu, tak boleh buat malu Islam kan. Dan Dinda percaya aja rezeki Allah bagi. Kenapa Dinda pun akhirnya memilih untuk balik ke Malaysia? Sebab Dinda percaya di sini Dinda masih boleh diterima. Even Dinda sudah bertudung, even Dinda sudah menikah, Dinda percaya rakyat Malaysia kalau tahu Dinda penyanyi, ya orang nak dengarkan Dinda bernyanyi. Bukan cuma macam Dinda harus hot, Dinda harus gelek. Tak, sebab Dinda Dinda tuh nak nyanyi, ya udah nyanyi macam tu. Okay, hidayah daripada Tuhan. Kita tak sangka kan, kadang-kadang melalui mimpi, melalui kata-kata yang kita tengok dekat social media. Apa yang membuatkan Dinda
macam tergerak hati untuk jilbab. Apa panggil jilbab ya kalau di sana? Ya, jilbab. Di gini bertudung. Bertudung lah kalau di Malaysia kan. Malaysia tudung, kat sana jilbab. Jilbab lah. Okey. Okay. Apa ada tak bermimpi ke ataupun kena nasihat ke ataupun mungkin Rizal cakap ke macam kalau nak kahwin kena bertudung ke? Contohlah. Apa yang membuatkan? Sebetulnya Dinda dah lama dah nak bertudung. Dari dulu masa SMA pun Dinda dah teringin sangat nak bertudung. Cuman kontrak manajemen kat sana itu macam tak boleh dulu. Kadang kahwin pun tak boleh dulu sampai habis kontrak macam tu kan. Dan Dinda fikir kerja Dinda lagi lama, kontrak lagi lama habis, belum boleh lah. Masih banyak yang harus Dinda kerjakan tanpa tudung. So masa tu Dinda fikir nanti dulu. Dan anxiety Dinda bilang tadi, Dinda takut nanti tak ada job. Macam mana Dinda, sebab image penyanyi dangdut kan kena seksi, kena rambut urai cantik-cantik macam tu kan. Tapi Dinda fikir balik lagi, ya bismillah aja. Dinda fikir rezeki udah Allah atur, udah ada porsinya masing-masing. Kalau Dinda tak boleh berkarya dengan nyanyi dangdut, Dinda masih boleh nyanyi lagu pop, Dinda masih boleh nyanyi lagu lain lah macam tu. Dan insyaAllah aja Allah pasti bagi rezeki aja. Jadi sebenarnya kalau hidayah tuh memang dari dulu udah pengen, udah teringin. Dan akhirnya pas memutuskan untuk berhijab, sebab Dinda fikir sekarang udah ada husband, kalaupun tak ada job udah ada yang bantu sokong. Kan? So jadi ya udahlah macam tu. Ikhtiar aja bismillah. Dinda fikir macam ya Allah, Dinda mau hijab sekarang nih, mau belajar untuk menutup diri. Ya urusan rezeki Dinda serahkan sama Allah. Ya, bagus sekali Dinda. Jadi bila ada berteman suami di sisi selalu, so anxiety tu berkurangan. Jadinya yalah saling bantu-membantu. Betul. Kan, toleransi gitu. Kalau dulu lagu yang paling latest adalah OST Syarat Bahagia. Ya. Drama dia tu tajuk lupa Dinda. Tapi yang main tu Mira Filza, TV3. TV3. Syarat Bahagia itu tajuk lagu. Tapi lagu tu ada dalam sebuah drama lakonan Mira Filza lah. Yes. Mungkin nyanyi sikit. Macam mana lagunya? Syarat Bahagia. Berikan saja aku satu ruang menaklukkan kamu di kali ini, menggapai semua syarat untuk aku memiliki kamu. Katakan saja. Judul drama tu Adelia Sofia. Yes, kita baru ingat Adelia Sofia. Betul? So lagu ni dicipta oleh Amelia. Semasa rakaman lagu ni, apa yang bermain dalam fikiran Dinda sendiri? Tentang apa lagu ni? Dinda sempat kesulitan macam memaknai lagu tu sebab bahasa kita kan beza kan. Beda. Lepas tu Dinda sempat tanya sama Kak ini artinya apa? Macam tanya juga ke Amelia, ini maksudnya apa? Sebab Dinda tak terlalu paham isi dari lagu tu sebab kita beda bahasa. Akhirnya Dinda memaknai lagu tu macam ya bila nak mendapatkan sesuatu memang ada syarat lah macam tu. Kadang kita nak dicintai pun kena bagi syarat dulu macam tu. Tapi cinta kena tanpa syarat. Kata Afgan, cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Kan? Ini syarat untuk bahagia. Syarat. Untuk bahagia pun kena ada syarat. Ada syarat. Ada cara dia. Sian dia. Dinda pernah tengok drama tu? Adelia Sofia. Masa drama tu tayang. Banyaklah fans tu macam tag Dinda, mention, so Dinda repost macam tu. Jadi tak pernah tengok langsung drama tu, tapi sesekali tengok video-video yang diorang tag Dinda lah. Lagu ni dirakam semasa pandemik ataupun sebelum pandemik? Sebelum pandemik. Oh, masa tu dah habis Big Stage? Yes. Rakamnya di Malaysia? Kat Malaysia. So after Big Stage, ke mana Dinda pergi? After Big Stage itu Dinda rekaman lagu Syarat Bahagia. Tapi terus pulang? Tak, Dinda pulang dulu sebab memang after Big Stage Dinda ada beberapa job kat Indonesia. Dinda show kat sana. Lepas tu balik ke Malaysia sebab nak record lagu Syarat Bahagia. Tapi tak sempat promo, langsung COVID. Nasib baik dah balik. Kalau tak tertahan juga. Kalau tidak mereput lah.
kat sini. Tapi tak apa, Dinda kan senang duduk kat Malaysia. Senang eh? Senang. Okay, apa yang best stay di Malaysia? Makanannya ke, cuacanya ke, keadaan jalannya tak macet ke? Itu juga. Kalau Jakarta kan macet banget. Macet banget. Iya. Tapi di Malaysia itu pertama kali Dinda ngerasa Dinda diterima di sini, itu buat Dinda rasa macam wow. Kan. Dinda jujur aja, kalau di Indonesia itu tuh kalau nggak ada sensasi, ya lo bukan siapa-siapa gitu. Dan jadinya kena buat kontroversi lah. Yes. Di sana itu mau berkarir, even lo penyanyi, kalau nggak ada sensasi, ya nggak naik namanya. Tapi kalau misalnya kita buat sensasi, baru naik namanya. Nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa. Yang penting sensasi. Dan Dinda nggak mau begitu. Tak dapat nyanyi, vokal ke laut pun tak apa. Asalkan meletup. Yes. Setiap hari post benda-benda drama-drama, bikin konten-konten di sosial media. Betul. Dan Dinda rasa Dinda tak orang yang macam tu. Dinda bukan. Dinda nak orang kenal Dinda sebab karya Dinda, bukan karena Dinda buat sensasi gaduh dengan artis ini atau Dinda macam buat sesuatu yang nak viral je. Tak nak. Dinda nak orang tu terima Dinda sebab lagu Dinda bagus Dinda nyanyi lagu ni sedap macam tu. Dinda bersandarkan kepada bakat nyanyian dan juga karya yang Dinda bawa. Yep. Tapi realitinya sudah tentu susah juga nak naik. Dia macam momentum dia slow kan. Tapi Dinda tak apa dengan itu? Tak apa. Slow pun tak apa. Sebab bagi Dinda nak mencapai sesuatu tu memang kena usaha dulu. Kena macam ada step 1, 2 macam tu. Kena ada tangga-tangga yang kita kena naik macam tu. Dan Dinda percaya dengan proses. Kena jaga momentum jugalah kan. So setiap mungkin dalam 1 tahun mungkin 3 bulan satu lagu, 3 bulan satu lagu. So apa target Dinda kalau di Malaysia ni? Okay, aku nak 1 tahun aku nak ada 6 lagu. Ataupun macam mana target Dinda? Kalau untuk target lagu, Dinda tak pernah macam 1 tahun kena berapa lagu. Tapi kalau boleh sebanyak-banyaknya lebih bagus. Tapi kat sini Dinda pertama yang Dinda nak bagi tahu bahwa Dinda datang Malaysia sebab Dinda rasa macam Dinda diterima kat sini. Dan Dinda rasa Dinda boleh berkarya kat sini. Dan Dinda nak banyak-banyak explore Malaysia aja tentang Dinda nak buat vlog kat sini. Dinda nak orang atau fans-fans Indonesia tahu bahwa Dinda pun diterima baik kat sini macam tu. Dinda nak tunjukkan itu dari sini lah. Pas Dinda di Malaysia, Dinda boleh diterima. Pas Dinda keluarkan lagu, orang Malaysia boleh terima lagu Dinda. Dinda kat sini buat vlog pun orang Malaysia boleh tengok vlog Dinda macam tu je. Jadi tak ada target setahun kena berapa lagu, tak ada. Sejalannya saja. Dinda, kalau Dinda di big stage tu selalu kata panggil cengeng ya. Selalu nangis. Pernah lagi tak? Bukan kita nak mengungkit benda-benda lama ya. Ada satu video yang Budi pernah record interview Dinda nangis tu. Kenapa ya? Aku pun lupa. Mungkin korang boleh search sendiri. Ingat lagi tak? Ingat. Kesnya apa ya? Lupa ya. Apa ya kalau Dinda masih ingat? Dinda memang cengeng. Apa-apa pun boleh buat Dinda nangis. Sebab Dinda jaga adik-adik kan. Dan masa tu Dinda tengah kompetisi kat big stage lama. Lepas tu Dinda kena tinggalkan adik-adik. Dinda kena singkir. Ya, masa tu belum kena singkir. Belum Belum, itu minggu ketiga. Hampir kena singkir. Jadi masa tu sedih aja, rindu sama orang tua, rindu sama adik-adik, macam tu. First time jauh daripada keluarga ya. Betul. Dan ya banyak lah macam Kak Malaysia sebab Dinda lain dari datang dari negara yang lain, banyak perbedaan kan. Dinda kena beradaptasi awal-awal. Kalau di search di sini ya, sebab lupa lirik dan menangis, ini luahan jujur dan Dinda Permata walau dicop raih simpati. Betul. Dan ada lagi ni, Dinda obses dengan lagu terlalu memuja. Tapi memang masa tu kenangan-kenangan kita dia di big stage tu. Ya. Lagu tu macam berhantu. Siapa memuja? Macam mana lagunya? Masih ingat? Terlalu memujanya gimana? Berulang. Dinda pun lupa lirik dia. Tapi terlalu memuja
Dinda masa latihan pun dengan Cikgu tu memang udah nangis je. Sampai Cikgu tu bilang, boleh tak bawa lagu ni? Sebab memang masa latihan pun Dinda udah nangis aja. Tak tahu kenapa Dinda macam lagu tu feel sangat macam tu. Oh, dia sebab tu cerita macam kita ada macam, kena mengena dengan Dinda ke? Ataupun macam mana? Jadi Dinda terbebani. Dinda rasa okay, masa big stage Dinda kan udah tinggalkan adik-adik. Dinda datang dari negara Indonesia, datang ke Malaysia. Dinda rasa macam okay Dinda, kau udah datang ke Malaysia jauh-jauh, kau kena tunjukkan yang terbaik. Lepas tu jangan sia-siakan kau udah tinggalkan adik-adik kau. Dan Dinda rasa macam itu macam beban kat sini. Jadi Dinda tiap minggu tuh rasa harus macam lakukan yang terbaik. Sementara kadang-kadang Dinda tuh tak boleh fokus sebab fikirkan adik-adik, dorang makan macam mana. Lepas tu kan duit makan dari Dinda kan. Sementara masa big stage Dinda tak boleh cari duit. Jadi cukup tak. Jadi selama big stage tu Dinda tak boleh fokus betul-betul untuk nyanyi. Untuk lomba tak boleh fokus. Yang Dinda tetap masih fikir, oh duit bulanan adik-adik cukup ke tak, sebab Dinda belum bagi lagi. Lepas tu macam mana kat sana, diorang macam mana makannya. Dinda fikirkan banyak hal lah. Jadi tak boleh fokus. Dan masa tu ada mama kat sana, fikirkan mama juga, boleh tak uruskan adik-adik macam tu, sebab Dinda tak bagi duit. Jadi terlalu banyak lah yang buat Dinda macam sebab kat sini. Tertekan, stres juga. Tapi kadang-kadang kalau tertekan tu elok juga untuk performance kan. Betul. Kalau kita berjalan relax je, mungkin tak ni kan, kita tak buat terbaik kan. Tapi nervous pun satu hal juga. Itu masa persembahan. Tapi kalau nak share berapa adik-beradik? Dinda 4 bersaudara. Oh, 4 orang. Dinda yang kedua. Yang kedua. Ada abang. Abang tu lelaki lah kan? Lelaki. Okay lah. Ada satu perkataan abang tu kalau di Indonesia abang tu untuk perempuan. Oh ya ke? Ada. Kakak. Kakak ayah, kakak. Yes, kakak tu boleh lelaki, boleh perempuan. Oh, kalau abang tu memang lelaki. Abang dia tak boleh perempuan. Yep. Kalau di Jakarta kakak tu boleh lelaki, boleh perempuan. Oh, dua-dua bisa. Kalau di Malaysia enggak bisa ya. Iya. Jadinya 4 orang. So ada adik perempuan. Yang tadi tu adik bungsu. Adik bungsu. So ada yang ketiga sekarang kahwin. Dah kahwin juga. Sudah kahwin? Dah kahwin juga. Baru kahwin. Berapa bulan tu? 2 bulan, 3 bulan. Lelaki perempuan? Perempuan juga. Perempuan. Jadinya 3 perempuan, 3 perempuan, 1 lelaki. Okey, Dinda, kedatangan COVID dah tentu merubah banyak benda dalam hidup kita kan. Kalau tanya Budi, apa kesan COVID? Mungkin inilah kesannya. Podcast ni sendiri satu kesan. Betul. Di mana studio ni sebenarnya store, banyak barang-barang. So masa COVID itu bosan, tak ada event, tak ada acara. Tak bisa keluar pergi mana-mana semuanya. Terpaksa duduk di studio. Dan kita semuanya kalau sidang media tu melalui Zoom meeting online kan. Jadinya bosan. Betul. Sebab selalunya kita every day ada acara, tiba-tiba tak ada. Betul. Dan terus decide tukarkan transform store jadi studio podcast. Yes. Dan jadilah hari ni dah masuk musim keempat, dah setahun kita berpodcast. Alhamdulillah. Every day. Kalau semalam tu ada 4 bintang tamu. Wow. Bintang tamu 4 orang. Penat. Rasa macam sekejapnya daripada pagi sampai malam. Wah, sebentar lagi macam Deddy Corbuzier ni. InsyaAllah, amin. Oh, kalau di Indonesia tu podcastnya number 1 tu Deddy. Ya, satu video dah boleh cecah. Sekejap 1 juta views. Ui, dahsyat. Dia memang dahsyat. Ui, tapi kalau di Indonesia ramai content creator. Terlalu banyak podcast. So, kat Malaysia number 1 tu Bang Budi podcast lah. InsyaAllah, amin. Kita tak. Tapi ada yang lagi hebat. Sekarang ni di Malaysia podcast makin maju. Makin maju. Okay, kalau tanya Dinda, kesan COVID, mungkin ada kehilangan saudara ataupun ekonomi merudum atau keadaan mental. Banyak mental. Ya, kalau di Malaysia ya, Dinda ramai sekali kita tengok dia yang bahagia kan.
Kalau ditengok di sosial medianya bahagia, tapi di sebaliknya mungkin mentalnya koyak. Mentalnya orang kata tertekan, anxiety, banyak masalah yang macam tak boleh tidur, macam-macam. Kalau ditanya pada Dinda kesan COVID mental yang terlalu, apa yang berlaku? Sebab Dinda tuh jenis orang yang macam banyak fikir sangat, macam tuh satu kejadian tuh Dinda boleh fikir banyak hal. Contoh macam big stage aja Dinda harusnya kan ya udah Dinda tengah kompetisi, ya fokus aja bawakan lagu ini, fokus persembahan terbaik. Tak, Dinda bukan jenis orang yang macam tuh. Dinda tuh boleh pikir macam bulan ini aman gak ya keuangan, bulan depan bagaimana, pembayaran ini gimana, ini ada pemasukan gak ya bulan ini. Nah, Dinda jenis orang yang pikir banyak benda. Jadi itu overthinking. Jadi itu buat Dinda memang terganggu sangat mental Dinda masa COVID, lagi terganggu sebab tak ada job, tak ada show kan. Lepas itu macam ya Dinda tak boleh buat kerja lain. Dari manajemen pun cuman boleh Dinda live aja, dapat duit dari live tapi kan pengeluaran lagi besar. So itu yang macam mana nak bagi duit tuh, bagi ke sini, bagi ke situ, dan Dinda kan bagi mama di Medan. Lepas tuh biaya hidup Dinda juga ke Jakarta untuk adik-adik sekolah pula masa tuh. Jadi macam stres sangat macam tuh. Akhirnya Dinda juga sempat jadi bantu Kak Judika, sempat bantu uruskan job mereka macam tuh. Bukan jadi artis tau Dinda, sempat jadi manager. Wow. Sempat yang macam tuh. Bisa ya? Sempat yang betul-betul macam tak kisahlah kerja apapun yang penting halal dan dapat duit macam tuh. So boleh jadi PA lah, personal assistant. Boleh Bang Budi nak butuh PA tak? Boleh. Dinda sudah matang lah. Kalau di big stage, kalau kita jumpa dia agak remaja-remaja gitu kan. Sekarang ni bila bertudung nampak bukan. Maksudnya cara penyampaian bercakap sudah matang. Susah tak menjadi Dinda Permata? Kalau ditanya secara emosinya, secara personalnya, ataupun secara mungkin orang ramai tak tahu kan. Sebab kita takkanlah nak mempertontonkan kita sedih. Kalau di social media tu kita pun tak nak efek. Bila kita orang sedih, orang akan call, are you okay? Kita tak nak macam menyusahkan orang. Jadinya segala yang dipaparkan di social media itu baik-baik aja. Betul. Tapi semua orang tak tahu kan. Jadi ini podcast Borak Sini Habis Sini mungkin ada luahan hati daripada Dinda sendiri yang macam sebenarnya aku ni rapuh. Aku ni kadang-kadang ya kita manusia kan, tak boleh lari dari kesilapan, tak boleh lari daripada masalah itu kan. Itu banyak tentangan-tentangan dalam hidup kita harus dihadapi gitu. Bagi Dinda gimana? Daripada awal sampai habis sekarang ini, mungkin ada yang macam nak bergolak dalam hati, sebenarnya aku nak luahkan something untuk pendengar-pendengar lah, untuk orang Malaysia kita. Kalau Dinda ceritakan berat. Sebab bagi Dinda macam perjalanan hidup Dinda dari dulu sampai ke Dinda sekarang tuh macam struggle sangat. Sebab mama papa bercerai. Lepas tu Dinda kena ambil tanggung jawab adik-adik. Dan itu kenapa Dinda kerja. Dan kalau dulu macam ada sempat netizen yang cakap macam, ya udahlah kan lagi lomba, cari simpati lah Dinda nangis sebab nak inilah nak itulah gitu kan. Tapi padahal saat itu mereka nggak tahu yang ada di pikiran Dinda, mereka nggak tahu kesedihan Dinda gimana ninggalin adik-adik, terus Dinda tak bagi mereka duit yang cukup. Netizen semuanya nggak ada yang tahu gimana sedih dan hancurnya Dinda ketika khawatir ngelihat adik-adik makannya cukup enggak ya, terus aman enggak ya uang di sana kayak gitu. Dan Dinda sebenarnya nggak mau cerita sedih-sedih tentang hidup Dinda karena Dinda pikir nggak semua orang pengen tahu, nggak semua orang nak tahu kisah sedih hidup Dinda kan. Dinda nak bagikan yang happy aja sebetulnya. Tapi Dinda nak bagi tahu juga orang-orang yang nak tahu lah, yang nak tahu saja bahwa
Dinda mau bagi kalau selama perjalanan hidup Dinda tak mudah, tapi Dinda yakin sangat semua yang Dinda lalui ini ada hadiah yang Allah bagi. Jadi setiap kali Dinda down, setiap kali ada masalah besar, Dinda cuma dalam hati macam ni, oke Allah, ada perasaan macam mengeluhkan ke Tuhan macam, ya Allah, apa lagi nih macam tu kan. Ya Allah, ada lagi masalah, kau nak bentuk hati aku yang macam mana macam tu. Di umur Dinda seharusnya Dinda tak urus adik-adik, masih banyak kawan Dinda yang boleh main kat sana, main kat sini. Dinda tak lakukan itu. Dinda fokus cari duit buat adik-adik cukup. Dan Dinda tak pernah mengeluh soal itu. Dinda tak pernah keluhkan ke mama kenapa Dinda yang kena jaga adik-adik, kenapa Dinda yang harus buat ini, buat itu, buat ini cari duit, kenapa Dinda yang harus susah-susah, sakit-sakit cari duit. Dinda tak nak keluhkan itu sebab Dinda percaya Allah tuh udah tuliskan satu garis hidup buat Dinda, dan suatu saat nanti Allah akan bagi hadiah besar buat Dinda bila Dinda berhasil lewati semua ujian-ujian yang Allah bagi. Itu Cio. Ini dikatakan hadiah. Saya tertarik dengan kata-kata Dinda tadi. Sebenarnya apa Tuhan tu sendiri tidak akan menguji seseorang hamba Betul. Dia, melainkan hamba dia mampu untuk menempuhnya. Betul. Kan? So Tuhan memang tahu kita gimana. Kan? Dia tak akan hantar yang berat-berat. So apa yang dihantar tu, apa yang kita terima, ujian yang diterima tu sudah tentu, oh ini ujian yang aku harus tangani dengan jiwa yang kental. Kan kadang-kadang itu yang mematangkan kita kan. Jadi sudah tentu Dinda sendiri dulu dan sekarang banyak beda. Ya. Tambah-tambah sekarang Dinda cakap tadi itu hadiah, ada hadiah yang menanti aku di masa depan nanti. Betul. Kan ini sudah adanya Rizal gitu. Betul. Sudah ada teman hidup. Orang kata bila ada teman hidup ni, hidup kita pun enggak, ya kita sudah ada partner kan. Jadinya apa masalah kita boleh share, luahkan. Bila kita luahkan rasanya masalah tu akan diringankan walaupun masalah tu masih ada. Tapi bila dah dikeluarkan, diluahkan, sudah tentu macam bebanan kita pun akan berkurang. Tapi itu betul tahu Bang Budi. Ya. Dinda rasakan Allah tuh memang dahsyat sangat tahu rencana dia. Kan? Dulu Dinda selalu berpikir macam nih, kenapa ya Dinda nggak kayak teman-teman Dinda? Kenapa Dinda nggak kayak kawan-kawan Dinda? Oh, dorang main je kerjanya, boleh lepak sana, lepak sini, tak fikir family. Tapi hidup dorang settle, aman, tak ada masalah apapun. Sementara Dinda nih fokus kerja-kerja cari duit buat adik-adik, tapi ada aja cobaan. Tapi Dinda baru sadar, Dinda dengan adik-adik hidup bertiga kan, sebab Dinda jaga adik-adik Dinda yang 2. Kita tuh sering pelukan, nangis bertiga macam, kita tak dapatkan kasih sayang orang tua macam tu. Kita tak pernah tahu macam mana papa jaga kita macam tu. Perpisahan your parents bila? Masa umur berapa? Masa Dinda SMP. SMP tu sekolah menengah ya? Yes, sekolah menengah. Oh. Jadinya tak banyak kenangan dengan sekarang masih berjumpa dengan your parent? Mama, papa tak pernah jumpa. Oh, ya? Dari cerai tak pernah jumpa. Oh. Tapi mungkin dia tahu Dinda dah jadi artis. Tahu. Dinda tak cuba untuk hubungi dia? Dah, Dinda dah pernah coba hubungin papa. Masa Dinda KDI 2009, Dinda sempat coba try Google. Call papa. Oh, sudah ada. Cari tahu. Ada nombor dia. Cari tahu dulu Dinda. Dan itu prosesnya panjang. Dinda kena cari tahu papa masih kerja di kantor lama apa tak. Lepas tu siapa aja kawan-kawan papa yang masih kontak dengan papa. Itu prosesnya panjang untuk dapatkan nombor phone papa aja Dinda. Dan call. Pas dapat reject. Oh, dia tak nak jawab. Ya, papa cakap papa udah punya keluarga kat sini. Oh. Sekarang papa di mana? Medan? Di Medan, tapi lagi 6 jam kot dari Medan, Sibolga namanya. Medan tu besar. Luas. Kalau di SMP ni, kalau di Malaysia Form 1 Yep. Sekolah menengah. Sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama. Bukan sekolah menengah atas. Oh, jadinya masa tu Dinda 15-16 tahun kot masa tu. Oh ya. Pastinya masa tu pun kita dah hargakan lagi kan kasih sayang seorang ayah itu. Ya, tapi memang pas papa reject cakap macam papa sekarang dah punya family, dah punya anak-anak kat sini. Jadinya Dinda berpikir mulai saat ini juga Dinda rasa macam akulah bapa, akulah mama itulah yang untuk adik-adik. Budi nak cakap.
Sekarang ni kalau nampak sangat, kalau daripada cerita tadi, Dinda macam Dinda pula yang macam dibebani semua nak jaga adik-beradik. Kiranya Dinda dah jadi bapa dah sekarang. Peranan bapa tu orang kata tertimpa di atas bahu Dinda. Bukan satu benda yang orang kata senang lah. Kan macam Dinda sendiri nak hidup ada kewangan kan, kewangan tak stabil, tambah-tambah sekarang baru nak bernafas katakan selepas COVID ni. So ada tak macam keluarga yang membantu ataupun kawan-kawan, yalah kewangan kan, ada tak macam terbeban dengan kewangan? Kalau Dinda tuh selagi Dinda masih sehat, itu kenapa Dinda setiap pagi kadang-kadang Dinda tuh macam say thank you ke tangan, badan, hati. Dinda selalu cakap terima kasih hati Dinda sebab sudah sekuat ini. Terima kasih kaki yang masih sehat, badan yang masih sehat. Sebab selagi Dinda sehat, Dinda berpikir ya apapun caranya Dinda masih boleh buat kerja intinya gitu. Kecuali Dinda udah tak boleh buat kerja. Jadi Dinda memang dari dulu tak nak susahkan orang. Siapapun Dinda tak nak susahkan orang. Dinda paling malu bila orang tolong Dinda. Kalau boleh Dinda yang tolong orang macam itu. Sebab per Dinda tahu Dinda punya tanggung jawab besar untuk adik-adik, Dinda jadikan diri Dinda tuh macam harus lebih kuat, harus lebih bisa jadi sandaran untuk adik-adik Dinda. Dinda harus jadi contoh yang baik buat adik-adik Dinda biar adik-adik Dinda pun boleh jadi perempuan yang tangguh macam itu. Dan Dinda nggak mau yang oke, lepas ni aku macam mana, lepas tu COVID ni aku kena cari duit macam mana, aku tak boleh nyanyi, tak. Itu makanya dia cakap Dinda boleh jadi manajer, apa saja yang penting halal. Dan dia rasa selagi aku boleh buat dan aku masih sehat ya aku boleh kerja apapun itu macam itu. Jadi tak kisahlah kerja apa aja, yang penting jangan gengsi macam itu, tak perlu malu lah macam gengsi, itu Tapi ada kalau di Malaysia pun ada yang macam artis yang nggak ada duit ataupun sakit sakit, makanya dia sudah luahkan di social media. Tapi di Malaysia ni prihatin banget. Dia macam dah tahu artis ni sakit, tak ada duit, terus call pakcik bagaimana, nak duit berapa kan, terus masuk bank in duit. Lepas tu di sini ada persatuan. Maksudnya persatuan apa ya kalau di Society of Artists, maksudnya persatuan artis. Iya, persatuan artis. Jadinya yang ketuanya akan pergi melawat. Wow. Kalau ke sana mungkin ada Kut atau Dinda yang tak tahu. Dinda pun tak perhati sangat. Cuman balik lagi kayak Dinda cakap, Dinda malu Kut. Orang kalau masih lagi, yalah kalau masih lagi bertenaga, kadang-kadang kita macam tak payah. Macam kadang-kadang orang akan tanya sebab masa COVID, semuanya akan caring each other macam semuanya, are you okay? Betul. Dan Dinda perasan sangat lepas big stage kayak Kak ini, kawan-kawan Syahada, teman-teman big stage dan PR big stage tuh memang rapat sama Dinda lepas big stage. Dan semua tuh anggap Dinda tuh macam adik macam itu. Dan Dinda rasa macam wow, dorang perhati sangat dengan Dinda, dorang peduli sangat dengan Dinda. Dan tanya, Dinda oke tak Kak sana? Dinda boleh tak Kak sana? Ada tak ini tak? Mereka memang sangat-sangat perhatian dengan Dinda. Dan itulah kenapa Dinda bilang Dinda tuh salut dengan orang-orang Malaysia. Karena bagi Dinda, wow, orang-orang Malaysia sangat caring. Yes. Dan Dinda jadi merasa, ini tuh rumah kedua Dinda. Sebab Dinda ngerasa Dinda kalau ke Malaysia tuh macam pulang. Dinda tak rasa ini negara lain. Dinda rasa ini negara Dinda juga. Sebab Dinda merasa Dinda di sini diterima dan dicintai gitu. Itulah yang Aini tulis nih. Tanya Aini kan, apa yang boleh kita borak. Cerita experience Dinda lepas big stage, dia lebih merasa artis sebab kat sini dia pergi mana-mana pun orang kenal dia. Kan pergi zoo negara pun orang main lagu dia. Even kat airport immigration pun orang kenal. So ramai orang kata macam bila orang kenal ni kita rasa macam diterima. Ya, betul. Di masa big stage Dinda balik Indonesia. Okay. Tak. Dinda dari Indonesia mau balik lagi ke Malaysia. Masa itu Dinda dengan manajer Dinda. Yang kursi depan tuh orang Jakarta padahal. Lepas tu pramugari Dinda naik Malaysia Airlines. Pramugari tu minta foto Kak Dinda, ambil gambar. Dinda boleh tak ambil gambar husband I fans Kak you macam tu. Lepas tu ambil foto dan orang Jakartanya malah ngomong gini.
dia bawa girlfriend dia, aku tak tahu lah perempuan tuh. Dia cakap dia tanya dengan lelaki tuh, dia bilang, oh artis Malaysia kok, dia bilang. Tapi bahasa Jakarta dia bilang gitu. Oh mungkin artis Malaysia dia. Orang dah cop. Dinda dah jadi macam artis Malaysia. Ya, dan Dinda saat itu manajer Dinda dengan manajer Dinda gelak-gelak. Lepas itu si manajer Dinda cuma cakap macam, kan di Indonesia kok tak ada siapa-siapa pun kau tahu. Kau takkan dapat macam ni, layanan macam ni tak ada di Indonesia. Orang Jakarta pun fikir kau bukan artis sana. Pikir kau artis sini macam tu. Yalah, kat sana ramai sangat artis, ya, kebanjiran. Betul. Jadi susah memang nak susah sebab ya. terlalu banyak. Tapi kalau dah popular banget ya. Betul. Okey, image terbarulah sekarang sudah bertudung kan. Jadinya apa yang Dinda rancang di Malaysia? Dinda macam nak kenalkan lagi lah, sebab pastilah orang macam lupa. Dah lama juga kan Big Stage. Lepas tu sempat diam lama, Dinda tak ada lagu kat sini. Dan tiba-tiba muncul, pakai tudung. Orang macam siapa nih macam tu. Nah, Dinda nak kenalkan diri Dinda yang baru, image Dinda yang baru dengan tudung, dengan sekarang sudah bertudung macam tu. Jadi fokus Dinda pertama keluarkan single dulu awal-awal. Lepas tu kalau misalnya ada kerjaan apapun itu macam podcast sekarang, Dinda nak ambil je. Sebab itu macam promo buat Dinda balik lagi macam tu. Itu exposure. Yes. Exposure untuk Dinda. Tapi kan kalau Dinda bila dah bertudung, kalau yang kenal tu kenal lah. Kan? Untuk orang kenal tu mungkin agak makan masa juga. Betul. Cuman kalau ada trademark, you know. Okay, contohlah kalau trademark pakai tudung yang warna-warni tu, itu Dinda. Kalau ada tocang sini ke macam trademark signature. Kalau Dinda tu gimana kalau gayanya kalau orang untuk kenal Dinda ya? Nah itu Dinda juga dari dulu tuh kalau ditanya apa ya signature Dinda, tapi itu kena rancang tuh, itu kena brainstorming apa ya. Mungkin Bang Budi pun boleh bagi saran. Biar Dinda macam fikir boleh juga buat macam ni. Sebab Dinda pun belum terfikir kena buat macam mana. Takut kena bully kan. Kenapa Dinda macam ni macam tu kan. Dinda ni sensitif orangnya ya. Kalau dibully tu ataupun terima kecaman di sosial media, Dinda rasa macam down. Yes. Kalau baca, sebetulnya gini. Kalau baca komen-komen. Awal sangat dulu Dinda tuh orangnya tak kisah orang nak cakap apa. Tapi mungkin sekarang makin umur tambah kan. Jadi Dinda fikir macam semua netizen yang cakap-cakap tuh, dorang kan tak tahu perjalanan hidup Dinda dan yang Dinda bagi selama ini. Je. Dorang kan asal cakap je, asal ketik, dan dorang tak tahu pas dorang typing tuh yang kita baca tuh itu boleh hancurkan hati kita, boleh buat mental kita down macam tuh, dan boleh buat kita macam nak give up macam tuh kan. Dorang kan tak tahu itu macam tuh. Jadi Dinda pun sekarang berusaha untuk pilih-pilih apa yang kena Dinda up. Makanya tadi Bang Budi cakap macam mana kisah hidup Dinda. Dinda tuh pun berhati-hati sangat nak luahkan. Sebab takutnya orang cakap macam nak cari simpati ke apa ke. Padahal kan tak. Padahal kadang-kadang terniat dalam hati ini nak bagi tahu kisah hidup Dinda supaya ada orang-orang yang kira-kira punya masalah hidup juga boleh semangat. Oke, terinspirasi. Kalau Dinda aja boleh, kenapa aku tak boleh macam tu? Dinda nak bagi semangat aja bahwa percaya aja apapun yang kau lalui itu jalanin aja, nanti Allah bagi kemudahan macam tu. Tapi itu tadi kan netizen kan cakapnya pasti nanti nak ambil simpati lah nih, nah itulah nih, nah itu kan. Jadi Dinda pilih-pilih juga lah. Kalau di sini kan lagu-lagu untuk Dinda banyak tau. Sama juga macam Syarat Bahagia gitu kan. Amelia ni kalau di Malaysia kita gelar dia Melly Goslow. Yes. Melly Goslow Malaysia. Kalau Dinda mendengar lagu-lagu dia kan yang sebelum-sebelum ni dinyanyikan oleh artis-artis di sini, itu macam bunyinya macam lagu-lagu Melly gitu. Yep. Dan Kak Emily tuh unik tau. Apa yang unik pasal dia? Dia kalau buat lirik tuh bukan lirik yang senang. Lirik ada dia macam punya punya khas sendiri dan deep. Lirik dia tuh mesti deep macam tuh, dan orang tak sangka kenapa dia boleh. Jadi orang tuh macam pas tengok lirik-lirik lagu dia tuh macam yang
boleh dia buat terfikir buat lirik macam ni atau tajuk yang macam ni yang tak biasa macam tu. Jadi lagu-lagu Emilia Dinda, lagu kayak Emilia rata-rata Dinda suka sebab bagi Dinda dia macam brilian lah, macam wow. Brilian, ya. Macam tu. Dia pernah datang di podcast ni. Oh ya. Dia pernah datang. Tapi dengan seorang penyanyi tu, Rian Shane. Bang Rian. Tahu, kenal dia. Okay. Mungkin ada lagi lepas ni akan bekerjasama, collaborate dengan Emilia. Yep. Kak Emilia tu baik kan. Dia humble, dia banyak ajar Dinda juga. Macam mana kat sini, berkarya kat sini harus membuat macam mana. So Dinda anggap Kak Emilia tu macam cikgu lah. Dan kita memang ada planning untuk ada nanti lagu yang kira-kira Kak Emilia akan buat, tapi masih belum tahu tu lagu tu yang macam mana. Nanti Dinda boleh bawakan macam tu. Amelia tu kalau kita selain daripada Melly Go Slow Malaysia, dia juga kalau kita nak gelar, Budi akan gelarkan dia Ratu OST juga. Yes. Jadi Ratu OST betul. Semua drama, filem juga nanti siapa-siapa bila dah tahu mana nak cari lagu ya. Okay. Mesti Emilia. Emilia. Satu pilihan yang tepat. Yes. Semua lagu-lagu dia akan satu drama kan ada 5 lagu kan. 5 dia sapu. Karena memang lagu-lagu Kak Emilia buat tu macam berhantu tau. Iya. Bila dengar sekali nak dengar lagi. Bila dengar sekali nak dengar lagi macam tu. Jarang di Malaysia nak cari orang macam dia. Yes. Untuk syarat bahagia tu. Macam mana boleh kenal ataupun collaborate? Mungkin Dinda boleh imbas balik. Macam mana boleh macam dipanggil untuk nyanyi lagu tu? Kalau Kak Emilia dengan Kak Ini tu dah kawan lama juga kan, diorang kan. Lepas tu tiba-tiba aja Kak Ini call Dinda, lepas tu cakap macam, Dek, Emilia nak bagi satu lagu nih. On tak? Macam tu. Lepas tu your response? Mestilah on. Excited lah. Wow. Mestilah on. Tapi masa tu kan dengan Naga Suara juga kan Dinda kan. Ada manajemen Dinda cakap dengan di Kak sana Ini. Naga Suara. Ya, manajemen kat sana kan Naga Suara. Dinda cakap dengan Kak Ini, okay Kak Ini boleh tak cakap dulu ke Naga Suara macam mana sistem semuanya. Kalau okay, ons macam tu. Dan Alhamdulillah Allah mudahkan, jadilah. Dan Dinda bersyukur lah. So masih lagi dengan Naga Suara? Naga Suara masih sampai lagi? Oktober. Sudah lama ya? Berapa tahun? Lama. Dinda hampir 6 tahun juga 6 tahun dengan Naga Suara. Naga Suara tu label kan? Label dan manajemen. Untuk dangdut ataupun campur? Campur. Antara artis yang paling popular di Naga Suara? Banyak. Siapa? Siti Badriah, Saskia Gotik, Wali Band. Wow. Chris Patih. Label. Tapi kalau di Malaysia pun ada 2-3 label. Tapi ada yang indie-indie gitu kan. Kalau di Indonesia lagi banyak kan? Lagi banyak. Lagi terlalu banyak. Penyanyi dangdut je banyak sangat Bang Budi. Satu genre tu entah berapa banyak penyanyi. Terlalu banyak. Kalau di Indonesia, kalau ada lagu baru, hari apa dia akan rilis? Beda-beda. Kalau di Malaysia setiap Jumaat akan launch. Tak. Lagu baru. Kat sana tergantung label tu nak buat macam mana. Okay, jadi lepas Oktober akan sambung ataupun mahu ambil label di sini atau Dinda gimana? rasa macam lepas Oktober kita bincang lagi lah macam mana kat Indonesia kan. Sebab Dinda mau fokusnya kat sini. Kalaupun misalnya di Naga Suara di Indonesia label Dinda mau perpanjang ya okay juga. Tapi Dinda akan bagi tahu dengan Naga Suara bahwa Dinda mungkin akan lebih lama kat sini macam tu. Kalau dorang okay ya on, tak apa boleh perpanjang. Tapi kalau dorang rasa macam kalau Dinda harus ke Malaysia lebih lama tak boleh ikut, ya udah tak apa macam tu. Dinda kalau diberi peluang untuk berkolaborasi ataupun duet kan, dengan siapa? Dinda rasa macam aku nak sangat berduet dengan dia. Artis Malaysia. Banyak. Okay, antaranya tiga. Kalau Tok T, okay, ramai. Semua orang nak duet dengan Tok T kan. Tok T itu famous sangat kan kat Indonesia. Ya. Dinda tengah suka satu penyanyi kat sini, Aina Abdul. Yes, dia punya suara. Dia sekarang sedang naik. Yes. Populariti dia sedang naik. Dia tu lagi banyak struggle. Dia dulu bukan yang sekarang ini. Dia dulu orang tak pandang.
Oh, ika. Dulu peserta pertandingan dipanggil mentor gitu. So di bawah protege mentor dia Ella. Ella, you know Ratu Rock. Oh, okay. Tahu. Sembilu. Iya. Jadinya dia makan masa yang agak lama untuk naik. So tapi ramai artis yang belajar. Ya. Ramai artis-artis baru terinspirasi dengan dia. Untuk naik tu memakan masa dan juga magis ataupun miracle. Yes, betul. Benda yang miracle yang kita tak tahu. Tiba-tiba lagu tu melonjak. Betul. Kalau kita tengok sekarang banyak lagu-lagu yang zaman-zaman dulu macam lagu Tiara. Dinyanyikan balik. Lepas tu booming. Betul. Itu pun ada yang booming tu sebab Rafa yang penyanyi Indonesia juga. Rafa ke yang meletup dan dapat kritikan dari sini. Dia cakap lagu tu merosakkan. Tak ada nilai-nilai originality yang asal lagu. Faham. Tapi penciptanya Datuk M Nasir kata okey. Mungkin sudah dibeli hak cipta kan. Macam 1 tahun duet. Bukan kita nak menumpang populariti, tapi kan itu kan satu kolaborasi kan. Kena ada. Kalau Anwar Zain. Kena Anwar Zain. Yang paling famous kat sini lagi siapa? Oh, ramai yang famous. Okay lah, yang paling famous lah. Hel Husaini lah. Hel Husaini. Betul, boleh juga. Tapi memang terlalu ramai sih sebab bagi Dinda artis Malaysia keren-keren. Jadi Dinda banyak yang macam teringin collab lah. Okay, kalau di Malaysia kan konsert sekarang makin banyak gitu. Yep. Yang terbaru Dewa 19. Langsung tak habis sampai 5 juga. jam. Sudah habis. Betul. Dinda tahu tak dia buat dekat satu hall yang sangat besar, stadium. Yes. Macam kenapa cepat sangat habis? Dan itu PA diorang kawan suami kan, kawan husband. Kita tanya tiket masih ada lagi tak? Tak ada. Malah disambung untuk hari yang kedua. Dan habis lagi. Habis juga. Habis lagi. Power kan? Tapi dikatakan konsert tu akan mengambil 4 vokalis ke semua Dewa. Ya. Ahmad Dhani akan ambil lagi 4 ataupun lagi 3 kot. Sebab Dewa kan banyak. Jadi, kalau di Malaysia juga gitu. Wings. Macam contohnya kumpulan Wings. Kan ada beberapa dia punya vokalis ahli dia akan keluar masuk. Betul. Dan juga vokalisnya juga berganti silih. Dewa juga ada Ari Lasso, ada Once. Wow. Ada Firza yang last tu Firza. Gila, semua orang nak pergi. Betul. Kalau dapat tiket Dinda pun nak pergi. Tapi habis. Okay Dinda, dan tahun ni mungkin akan banyak lagi ya lagu-lagu Dinda. Bismillah. InsyaAllah. Dinda boleh berlakon ke? Dinda nak belajar kot dengan Kak Emilia. Dia sekarang jadi pelakon dia. Makanya itulah. Dan mental dia, method dia punya watak dia psycho gila. Kak Emilia tu multi-talenta kan. Dia boleh nyanyi, tulis lagu, lepas tu berlakon. Dia nak belajar dari Kak Emilia lah lepas ni. Actually dia masa borak tu baru Budi tahu yang Emilia ni jenis yang dia actually banyak apa yang nak cakap, banyak benda yang dalam diri dia orang tak tahu. Ya, betul. Contoh ya, satu yang dia share, ada satu podcast daripada barat sana, mengajar kita macam mana kita nak deal dengan kita punya diri kita. Macam pernafasan. Pernafasan tu boleh membawa kita kepada satu tenaga dalaman untuk apa saja, macam macam menyanyi semua tu kan. So dia cakap lah, okay Budi, sila check ni podcast ni, you kena tengok. Sebab dia banyak masa PKP, dia kata masa berkurung masa PKP kan, dia kata aku best. Ramai orang macam bosan dekat rumah, tapi I dekat masa PKP I banyak macam input, try ini, try itu. Dia jenis yang macam explore. Betul. That's why I cakap, Emilia, you datang lagi tau. You datang lagi podcast. I suka cakap dengan you. Emilia tu memang cerdas. Tapi dia sangat sibuk ya. Dan dia tu tak kedekut ilmu. Ya, betul. Dia banyak sharing. Yes. Banyak jadi sharing. itu yang kenapa anda macam
satu hal yang Dinda suka Kak Sini, artis-artis Kak Sini tuh tak kedekut ilmu. Dan Kak Emilia lagi lah, macam dia malah ajarkan Dinda. Ini Dinda, itu Dinda, macam wow. Makanya dia anggap Kak Emilia tuh bukan cuma sekedar senior juga, tapi dia anggap dia macam cikgu. Kak Emilia yuk kena jadi cikgu Dinda. Tapi kalau di Indonesia, artis mana yang rapat dengan Dinda? Sebetulnya banyak je artis-artis yang rapat dengan Siti Badriah. Karena sebab kita satu manajemen kan, satu label. Banyak yang rapat, cuman balik lagi kan sibuk masing-masing kan. Dan Dinda bukan jenis orang yang terlalu suka lepak-lepak dengan artis-artis. Kalau boleh pilih, Dinda lebih suka lepak-lepak dengan PA dorang. Sebab kalau artis kat sana terlalu jaga image sangat kan, yang macam tak boleh lepak kat sana, ada tak boleh gap kat lah. sini, tak boleh kat ada gap. Yes. Sementara Dinda ni masih nak jadi diri Dinda sendiri yang boleh lepak kat sini, boleh lepak kat sana. Tak terlalu jaga image sangat lah macam tu. Dinda, rasanya ramai lagi peminat-peminat awak dekat Malaysia ni. Bismillah, macam mana kontak dia orang? Macam ada satu platform ataupun IG kelab peminat ke? Masa tu ada. Kita macam punya grup Kak Lain, Permataku. Permataku. Ada beberapa fans Dinda kemarin pun sempat jumpa masa Dinda terakhir datang Malaysia juga. Sempat balik Indonesia dulu kan. Masa tu ada beberapa fans dari Kedah, lepas tu Terengganu yang datang. Kita jumpa dengan dorang juga. Kita ada grup line macam tu. Jadi kita sering tukar kabar tu dari grup line aja. Yep. Okay, ucapan akhir lah untuk peminat-peminat kan, daripada Dinda. Dan juga mungkin hadiahkan satu lagu gitu. Sikit lagunya. Kemudian ucapan. Okay, buat Permataku, buat seluruh pendengar yang di Malaysia, tonton terus channelnya Kak Budi, Bang Budi, dan tunggu karya-karya terbaru dari Dinda. Itu. Okay, lagunya apa yang sikit? Okay, lagu Dinda aja ya. Okay. Maafkan aku sudah tak sanggup denganmu. Semakin lama ku semakin terluka. Lebih baik akhiri saja. Lebih baik kita berpisah. Memang ku cinta padamu, tapi tak seperti ini. Hati tak kuat menahan, kau hancurkan hatiku. Yeay. Itu dia. Sekurang-kurangnya podcast ni dapat mengembalikan ingatan you guys. Kata Dinda Permata dulunya famous di Big Stage. So sekarang ni kita akan menyaksikan banyak lagi karya yang akan dinyanyikan oleh Dinda Permata. Katanya dia pun rapat dengan Emilia. Sudah tentu Emilia akan hasilkan lagu-lagu yang terbaik untuk Dinda. Semoga sukses selalu Dinda untuk semoga tahun ini. Semoga sukses juga Bang Budi. Terima kasih dah undang Dinda. Rezeki yang dilimpahi, rezeki yang banyak selepas ini. Dan aman sentosa macam tenangkan diri ya. Jangan anxiety sangat. Thank you Bang Budi. Be positif selalu. Alright, you guys jangan lupa untuk tonton, jangan lupa untuk subscribe di Spotify. Podcast Borak Sini habis ini mengundur diri. Bye bye. Assalamualaikum. This is how we do this.